Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami di saluran Berita RTM pada malam ini untuk bicara naratif. Seperti kebiasaan, kita bersiaran pada Isnin 9 malam. Dalam tempoh sejam ini, kita akan membincangkan dan juga membawa perkembangan dan juga perkongsian berkenaan topik yang akan kita luncurkan pada malam ini. Dan kita memilih untuk merealisasi Harimau Digital Asia. Perkara ini senada dan juga berkolerasi dengan kenyataan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan juga Digital YB Fahmi Fadzil, yang mana menyatakan Malaysia pada ketika ini sedang menuju ke dekad digital emas dan berada di landasan untuk menjadi Harimau Digital Asia. Justru dalam konteks ini, negara memerlukan lebih banyak tenaga kerja dan kepakaran, terutamanya dalam bidang data analisis dan juga kepakaran teknologi. Jadi perkara ini memerihalkan dan juga membawa kita kepada persoalan, mampukah Malaysia untuk menjadi Harimau Digital Asia dan berapa lama lagi tempoh yang akan diperuntukkan untuk kita mencapai ke arah objektif dan juga tujuan tersebut. Bersama dengan saya pada malam ini untuk kita memperihalkan dan juga bercakap lebih lanjut, saya amat bersahati untuk bersama dengan Dr. Chris Daniel Wong, Pengerusi Dewan Perdagangan Digital Malaysia. Apa khabar, Doktor? Baik. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, bersama kami pada malam ini. Walaupun jadualnya padat, tetapi masih berkesempatan bersama di Bicara Naratif. Kami hargai kesudian dan masa Doktor bersama kami. Dan tidak kesorangan bersama Tuan Abdul Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM. Apa khabar, Tuan? Alhamdulillah, kita bersua kembali. Banyak sesi sudah kita laksanakan, juga kita kelolakan secara bersama. Cuma malam ini kita berfokus kepada merealisasi negara kita sebagai Harimau Digital Asia. Untuk kita memulakan perbincangan, ya Doktor, kita pernah mendengar impian dan juga cita-cita untuk merealisasikan hasrat menjadikan negara kita sebagai Harimau Ekonomi Asia. Tetapi perkara itu memerlukan kerjasama dan juga memerlukan aspirasi daripada kesemua pihak dalam memacu ekonomi. Dalam konteks digital ini, kita seharusnya merujuk kepada yang paling utama adalah capaian internet dan juga kualiti penawaran internet itu kalau kita bandingkan di negara Asia Tenggara. Jadi apa mungkin respon dan juga pandangan Doktor berkenaan potensi dan juga prestasi capaian internet ke arah digitalisasi di negara kita, Doktor? Kalau kita lihat pada perkembangan penetrasi digital di negara kita, kita dah move up ranking sebenarnya. Ranking kita dah bertambah baik. Pada setakat November 2021, 2 tahun lepas, kita orang kata di dunia, ranking kita adalah ranking ke-45. Tetapi pada sekarang ranking kita telah melonjak naik ke tangga ke-38. Ke-38. Dalam masa setahun setengah yang singkat ni, kita nampak bahawa penetrasi digital kita semakin bertambah baik. Dan kalau kita lihat pada kerangkaan DOSM, Department of Statistics Malaysia, penetrasi internet di negara kita telah mencapai 96.8%. Ini bermaksud lebih kurang 100% lah. Warga Malaysia ini mempunyai akses kepada internet. Dan walaupun ramai yang kadang-kadang orang kata komplain ataupun murah sebab kawasan luar bandar tak dapat internet. Yang tu mungkin satu orang kata populasi yang amat kecil. Sebab kalau kita lihat daripada segi geografi, mungkin di negeri Pahang ataupun di Gunung Tahan saya bagi contoh. Tak ada insentif untuk orang kata private sector nak melabur, nak bertingkatkan kualiti internet di sana. Sebab kalau melabur pun tak banyak orang pakai. Jadi di Sabah Sarawak mungkin kawasan pedalaman yang sangat tak ada insentif. Jadi mungkin kalau kita nak bangunkan orang kata kerangka ataupun infrastruktur internet di sana, kena ada industri asas yang boleh menggunakan pakai internet untuk memangkin pertumbuhan industri tersebut. Tapi secara keseluruhannya kita bertambah lagi baik. Ya, itu kita boleh pasakkan ia kepada kebolehcapaian dan juga keboleh penggunaan dalam kalangan pengguna dan juga bagaimana pengguna itu bertumpu kepada sesuatu kawasan untuk memajukan dan juga merealisasikan hasrat digital tersebut. Cuma Tuan Azhari, apabila kita masih bercerita tentang konteks yang sama, capaian internet dan juga kualiti penawaran internet ini, kita sudah pun menamatkan perkhidmatan internet 3G dan kita beralih kepada 4G, suatu tarifan asas kepada penarafan dan juga penggunaan internet. Beralih kepada 5G, sudah pasti ia menawarkan kelajuan dan juga kapasiti yang lebih baik. Jadi apakah kita berada di landasan yang betul dalam penggunaan 5G
kerana ada sudah negara Asia Tenggara lain sudah maju ke hadapan dalam penggunaan 5G. Ya, saya rasa hasrat kerajaan untuk menambah baik dari segi fasiliti kan, seperti mana yang dinyatakan oleh yang Berhormat Menteri KKD tentang capaian 5G kita daripada lebih kurang 64% kan kepada 80%. Saya rasa satu langkah yang baik sebab benda tu secara tak langsung kalau kita lihat dari segi community perniagaan, dia main peranan untuk memastikan adaptasi digital itu lebih laju. Sebab kita boleh nafikan 5G jauh lebih laju daripada 4G lah seperti mana kita ada sekarang kan. Dan cuma yang merisaukan seperti mana Dr. cakap tadi juga adalah walaupun capaian kelajuan tu memang sangat tinggi dan kita antara yang paling tinggi pun di Asia Pasifik dari segi kualiti kelajuan 5G. Cuma persoalannya sekarang adalah keboleh capaian fasiliti 5G tu di tempat-tempat yang bukan popular ataupun di tempat rural contohnya. Jadi itu saya rasa kita kena pandang dengan lebih serius sebab mereka ni kebanyakan adalah kalau dalam supply chain tu, rantaian pengedar tu dia memang antara yang paling awal. Jadi kalau dia boleh adaptasikan digital lebih cepat, lebih awal, jadi proses keseluruhan supply chain tu lagi cepat. Jadi itu yang saya rasa pihak kerajaan perlu lihat macam mana kita nak menjadikan ataupun meraihkan kekuatan 5G ni di peringkat yang bukan saja di bandar, which is normally kita akan antara paling awal pun. Di luar bandar tu yang saya rasa yang paling lebih penting untuk memastikan mereka ni dapat fasiliti. Sebab penetration macam kata doktor tadi memang dah tinggi, dah hampir 1% pun. Cuma persoalannya adakah mereka dapat ataupun tidak daripada 4G ke 5G. Tuan Azhari menyentuh berkenaan tentang infrastruktur yang ditawarkan di kawasan pedalaman. Kita juga mendengar pengumuman baru untuk usaha membawa dan juga bekerjasama dengan Starlink bagi memastikan capaian internet itu di kawasan rural ataupun pedalaman akan dapat dicapai dan juga diakses lebih mudah. Kerana seperti yang dimaklumkan, membina infrastruktur di kawasan yang berpenggunaan rendah adalah mungkin tidak setara dengan kos dan juga kadar operasinya. Jadi apakah kerjasama dengan Starlink ini boleh merealisasikan hasrat untuk capaian internet yang lebih baik? Saya lihat penggunaan Starlink ni adalah satu alternatif lah sebab ia menggunakan satelit. So, ramai yang tak faham sebenarnya apakah kaedah yang dipergunakan oleh Starlink. Jadi kalau kita lihat Starlink ni sebenarnya satelit. Jadi tempat pedalaman yang seperti saudara Azhari sebut tadi tu, di mana orang kata private sector nak masuk tu susah sebab dia nak tarik kabel pun susah, dia nak buat pencawang pun susah sebab melibatkan kos yang tinggi. Kita letak je satelit kat sana. Jadi daripada satu satelit kepada satu satelit mungkin ada beamer. Jadi beamer tu boleh orang kata melantunkan isyarat internet tersebut. Jadi dengan ini secara langsung, bukan secara tidak langsung tetapi secara langsung boleh membangunkan perindustrian desa dengan mengoptimumkan penggunaan 5G ni. Kalau kita lihat di bandar seperti apa yang saudara Azhari sebut tadi itu, sebelum ni kita berada di 53 ke 54% pencapaian internet 5G. Tapi sekarang ni hampir 62%. Itu di bandar. Tetapi di pedalaman tu. Jadi kaedah Starlink ni amat orang kata berkesan lah. Tapi daripada segi teori tetapi pelaksanaan belum. Jadi kita kena pantau pelaksanaan tu sama ada adakah signal tu orang kata kena block ke ataupun dia punya latency tu lambat atau tidak. Kalau kita lihat di bandar sendiri, Malaysia berada di tempat teratas untuk download speed. Teratas masa peak hour tu, download speed 5G tu. Di dunia, kita we are number one. Kita nombor 1. Dan juga kita berada di nombor 2 untuk orang kata untuk download speed yang biasa. Jadi daripada segi pelaksanaan di bandar ni tak ada isu. Tak ada masalah. Cuma di luar bandar. Kenapa latency tu penting? Orang belajar IT dia faham lah apa tu latency. Apabila kita pakai 3G ataupun 4G, apabila kita download, kadang-kadang dia nampak berhenti sekejap tak? Kita nampak dia punya download speed tu dia jalan, tiba-tiba dia berhenti kan? Sebab dia ada latency punya interference. Tapi dengan 5G ni, dia tak ada gangguan. Dia straight je line tu kan. Baru-baru ni saya banyak tengok orang kata Netflix lah. Dulu bila kita tengok dia kadang-kadang lag sikit kan, dia buffer sikit kan. Tapi sekarang dia smooth lah. Itu yang penting 5G. Jadi apabila pendasaran di desa ataupun di luar bandar dia menggunakan IoT
IoT, tetapi banyak orang kata bergantung pada kelajuan 5G. Itu yang penting. Ya. Tuan Azhari, disebutkan oleh doktor tadi adalah bagaimana penggunaan peralihan 4G kepada 5G dan juga memungkinkan agar kita mencapai satu kelajuan yang lebih baik berbanding sebelumnya. Mungkin ada beberapanya jitter ataupun lagging yang merupakan suatu masalah yang dikatakan sebagai perkara yang diambil maklum dalam penggunaan internet. Cuma apabila kita bercakap tentang perkara itu penggunaan broadband berbanding dengan kadar kepenggunaan home fiber, ya, internet yang masih lagi kurang di kawasan-kawasan luar bandar dan aksesnya juga masih kurang. Dia hanya tertumpu di kawasan-kawasan yang bandar dan juga kawasan-kawasan yang urban. Jadi apakah kita mempunyai peluang yang cerah untuk membawa home fiber dan juga penggunaan home fiber internet ini ke kawasan-kawasan semi-urban dan juga di kawasan yang rural? Ya, saya rasa benda ini berbalik kepada kita punya perancangan infrastruktur. Kalau kita ada perancangan yang baik di pihak kementerian contohnya, memastikan bahawa infrastruktur tu lengkap di kalau tak lengkap pun at least bertambah di kawasan luar bandar. Dan kita ada tertib lain macam Skylink tadi kan, dan juga tak inafikan memang home fiber perlu juga ada di kawasan-kawasan, kalau tidak pun di terlalu rural sangat pun di suburban kan, di kawasan-kawasan dekat dengan bandar, supaya sekurang-kurangnya mereka dapat gunakan apa yang available dulu, which is 4G ataupun home fiber ni, untuk mereka dapat akses internet yang lagi baik dan pastikan mereka menggunakan akses tu untuk kebaikan perniagaan masing-masing lah, kalau kita cakap pasal keusahawanan kan. Jadi kalau tidak, nanti maklumat pun lambat sampai. Alright, jadi bila maklumat lambat sampai, jadi nak memperkembangkan perniagaan juga menjadi satu cabaran, sebab pasaran juga terhad kepada apa sahaja yang berada di kawasan luar bandar contohnya, dan tak berkembang ke peringkat lebih tinggi. Dan itu saya rasa perlu diseimbangkan dengan pembangunan infrastruktur itu sendiri dan juga pendedahan kepada pihak usahawan di luar bandar tahu tentang pentingnya kelajuan dan juga penggunaan internet untuk perkembangan perniagaan masing-masing. Ya, apa kita melihat kerjasama baharu untuk memeterai perjanjian 5G dan juga penawaran 5G oleh beberapa syarikat penyedia perkhidmatan digambarkan sebagai suatu persaingan yang sihat untuk memungkinkan lebih banyak ruang penggunaan secara optimum dan juga efektif dalam kalangan pengguna, tidak kira sama ada di mana juga komposisi kawasan dan juga kawasan geografi itu, Doktor. Kalau kita lihat pada persaingan ataupun ada orang kata syarikat DNB ni monopoli, tetapi saya lihat tidak sedemikian. Sebab bila kita ada satu syarikat di perbadanan kerajaan, harga tu boleh ditetapkan dengan lebih murah lagi. Tapi kalau betul-betul private sector yang orang kata menjalankan perniagaan dengan cara persaingan, harga internet data 5G mungkin akan lagi mahal. Betul. Jadi saya rasa perjalanan tu antara pemilik 5G, rantai 5G iaitu DNB dan juga syarikat-syarikat telco ni, dengan bukan serba sedikit tetapi dengan serba banyak, orang kata mempercepatkan penggunaan 5G, permangkinan 5G tu. Kerana ada satu syarikat induk. Bukan seperti dulu 3G, 4G kan, berselerak. Masing-masing buat masing-masing. Jadi sekarang ni bila kita ada DNB dan lepas tu kita ada syarikat-syarikat telco yang bekerjasama dengan DNB, kita dapat lihat bahawa orang kata pemangkinan 5G itu makin cepat. Makin cepat. Okey, penggunaan ini juga perlu disusuli dengan penawaran harga yang berpatutan, kompetitif. Kita tidak boleh katakan ia murah kerana mungkin ada beberapa servis provider yang akan menawarkan yang lebih murah. Cuma apabila kita bercakap tentang kompetitif, apa intervensi kerajaan dalam penawaran kepada internet rahmah ataupun internet madani ini digambarkan sebagai suatu intervensi untuk memacu pasaran itu supaya menawarkan dengan harga yang lebih rendah dan juga kompetitif dan juga boleh dinikmati oleh semua golongan pengguna. Ya, saya rasa inisiatif macam internet ramah tu memang satu benda yang baik, sebab dia boleh membantu ketorang penetrasi yang lagi baik daripada pihak pengguna, terutama juga di bahagian peniaga lah. Cuma yang saya perlu highlightkan di sini adalah selain daripada internet ramah contohnya, kita kena faham sebab pakej untuk perniagaan berbeza dengan pakej untuk pengguna individu, pengguna retail. Jadi ini juga memberi cabaran kepada kerajaan untuk memastikan bila kita buat satu insentif tu sesuai dengan target pasaran.
Ya, kalau untuk individu lain, mungkin kita nak guna untuk main game lah, untuk tengok streaming video dan sebagainya. Tapi kalau untuk peniaga mungkin lebih kepada penyampaian data, akses kepada data untuk email, untuk buat live streaming, contoh nak buat promosi. Jadi penggunaan data tu mungkin lebih banyak di peringkat perniagaan. Jadi kalau sebaiknya Rahmah tu dia lebih diperkembangkan kepada community business dan juga community retail, pengguna biasa ni. Jadi lebih capaian idea untuk memudahkan pengguna dan juga peniaga dapat memberi kesan baik kepada kedua-dua belah pihak. Sebab lain kumpulan lain cara dia. Disesuaikan dengan kapasiti penggunaan dan juga kepada sektor industri itu sendiri. Tuan Nazari dan juga Doktor, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Bangkitlah semua dari kegagalan, hapuskan sengketa demi perpaduan. Ayo kita memikul berat bersama untuk Malaysia. Perbezaan kaum bukanlah halangan. Melihat kepada kejayaan dan impak besar program e-Tunai, kerajaan bersetuju untuk menawarkan kredit e-Tunai sebanyak RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Bilangan penerima yang layak dianggarkan melebihi 10 juta rakyat, iaitu merangkumi golongan yang masih dikategorikan B40 dan M40, walaupun kita sekarang merangka supaya meminda pendekatan B40 dan M40 ini. Tapi kalau kita golongkan kepada kumpulan ini, dana dalam kemudahan ini akan mencecah sekitar RM1 bilion.
Bersua kembali bicara nanti pada malam ini, kita berfokus kepada bagaimanakah kita boleh merancangkan, memacu negara ke arah merealisasi negara kita menjadi harimau digital Asia. Cita-cita itu dilihat sebagai suatu cita-cita yang besar, maka perlu dipacu dengan tindakan dan juga progres yang lebih baik dan juga yang lebih mampan dari semasa ke semasa. Masih lagi bersama dengan Tuan Azhari dan juga Dr. Chris. Dr. Chris, kita banyak mendengar berkenaan terma istilah Internet of Things. Kalau diterjemahkan, ia adalah internet kebendaan. Makanya menjadikan setiap bidang pekerjaan itu, setiap faktor-faktor pembuatan penghasilan itu adalah bersandarkan kepada efikasi dan juga efisiensi internet. Jadi dalam peringkat negara kita dan juga peringkat lokal, apakah internet kebendaan ini sudah menjadi suatu kemestian dan juga suatu amalan yang dikatakan sebagai rancak untuk dipacu dengan lebih baik lagi? Sebenarnya internet kebendaan ni ataupun Internet of Things ni adalah satu orang kata istilah yang baru. Seperti yang saudara Azhari tadi kongsikan, istilah penjenamaan, branding sahaja. Yeah. Tetapi sebenarnya Internet of Things ni lama dah kita pakai sebenarnya. Kalau kita lihat pada empangan air, sama ada besar atau kecil, ada satu pengukur kat sana. Bila air pasang naik banyak tinggi ataupun dia turun rendah sangat, dia akan hantar signal kepada command center. Yeah. Mengatakan bahawa empangan tu, air tu akan naik berapa tinggi lagi, ataupun dia naik berapa tinggi, ataupun turun berapa tinggi. Itu nombor satu. Kalau kita lihat pada industri pertanian pula, industri pertanian telah lama menggunakan Internet of Things untuk mengukur suhu dan juga kelembapan tanah, dan juga suhu persekitaran. Sama ada tanaman yang ditanam tu didedahkan kepada cahaya matahari ataupun haba yang amat panas ataupun amat sejuk. Jadi daripada segi sektor pembuatan dan juga sektor orang kata peladangan telah lama kita gunakan. Tetapi sekarang bila kita lihat pada sektor retail, kita banyak menggunakan pakai Internet of Things ataupun internet kebendaan. Kita boleh pakai handphone untuk buka TV, untuk buka aircon dan sebagainya. Smart home. Dan sebagainya. Jadi ini orang kata adalah untuk mendorong sektor retail supaya menjana lebih pendapatan. Sektor pembuatan ni dah lama dah ada. Sektor peladangan pun dah lama dah ada. Tetapi sektor yang paling kata membuahkan hasil menjana duit tu adalah sektor retail. Okey. Jadi kita lihat kalau di Malaysia ni kita ada population 33 juta. Di Asia Tenggara kita ada populasi 650 juta. Jadi kita bayangkan setengah daripada populasi kat Asia Tenggara ni pakai Internet of Things. Pemacuan penjanaan ekonomi tu akan melonjak lebih tinggi, because it will be the retail people who use this kind of services. Macam baru-baru ni kalau kita lihat pada kereta Proton lah, banyak sangat benda Internet of Things dalam tu. Bercakap dengan dia pun dia boleh bukan dia bercakap dengan benda tu pun, benda tu boleh turunkan tingkap, buka lagu dan sebagainya. Jadi Internet of Things ni seperti yang saya cakapkan tadi, saya sebut tadi, adalah untuk mempromosikan penjenamaan. Jadi sektor retail tu yang akan mendorong penggunaan internet kebendaan. Mempromosikan penjenamaan ini, kita mempromosikan juga kapasiti dan juga kemampuan negara kita berbanding dengan negara lain. Mungkin kalau dibandingkan dengan Singapura, malah di Thailand juga sudah pun memacu teknologi mereka. Sudah ada yang membandingkan capaian 5G di beberapa negara Asia Tenggara. Kita tidak mengatakan kita ketinggalan, tetapi masih lagi bersaing dan masih lagi perlu untuk melakukan lonjakan dan juga penambahbaikan. Jadi untuk menjenamakan Malaysia sebagai sebuah negara berindustri bersandarkan kepada internet kebendaan, apakah kita berada di landasan yang betul? Ya, saya rasa kelebihan Malaysia ataupun rakyat Malaysia ni, kita ni sentiasa terbuka dengan teknologi yang baru. Dan walaupun kita bukanlah yang paling besar populasi di ASEAN sekurang-kurangnya, tapi kita memang terbuka kepada teknologi. Itu pasal kita punya penetration internet tu sangat tinggi. Jadi itu peluang sebenarnya kepada bakal-bakal startup ataupun syarikat yang fokus kepada IoT untuk mengeluarkan lagi produk-produk yang sesuai, yang lebih seksi bahasa dia untuk kepada pengguna, kepada retail ni. Sebab itu saya rasa antara market yang besar, dan benda tu memang mudah digunakan dan dia berkait rapat juga dengan data dan dengan capaian internet dan sebagainya. Dan benda tu saya rasa peluang sangat besar. Seperti mana Dr. Kes cakap tadi, populasi di Asia ni besar, 650 juta.
Kalau kita ambil separuh pun hampir 300 juta. So kalau itu target market kita, kalau kita berjaya mendahului negara lain dalam bidang retail untuk IoT ni, market tu sangat besar walaupun hanya di ASEAN. Dan inilah yang boleh bawa kita menjadi sekurang-kurangnya menjadi tiger of Digital Asia. Antara lonjakan yang kita perlu buat untuk memastikan kita champion di rantau kita dulu. Sebab market kelebihan kita ni, populasi ni pun dah cukup besar. Cuma persoalan sekarang ni, adakah kita bersedia, adakah kita punya pemain-pemain dari sini bersedia untuk mengeluarkan lebih banyak produk yang berkaitan dengan IoT contohnya. Bukan hanya kepada industri macam pembuatan ataupun pertanian, tapi yang lebih besar penggunaannya juga kepada penggunaan di peringkat retail. Itu yang paling meletakkan Malaysia sebagai harimau Asia, sudah pasti ada beberapa rujukan yang boleh dijadikan sebagai penanda aras, iaitu kebiasaannya kita gunakan Jepun, China dan juga Korea sebagai penanda aras. Yang istimewanya Jepun ini, apabila ia dipacu oleh industri kejuruteraan sejak puluhan tahun lalu, maka ia diterjemahkan kepada Internet of Things dan juga kemajuan dari segi teknologi, sains terutamanya. Jadi apakah kita boleh juga merujuk dan juga mengikut kepada landasan itu kalau ingin menjenamakan Malaysia sebagai pengeluar industri-industri berasaskan automasi atau Internet of Things? Kalau kita lihat apa yang berlaku di Johor sejak 18 bulan yang terdekat ini, kita nampak bahawa pusat data sains telah berkembang secara cepat dan rancak di Johor. Kita nampak lebih kurang melebihi 6 bilion ringgit FDI telah pun dilabur di negeri Johor, terutamanya syarikat-syarikat Singapura, syarikat Singapura. Jadi kita nampak digitalisasi ni, keusahawanan digitalisasi ni bukan sahaja untuk pemain-pemain retail ataupun peladangan dan sebagainya, tetapi ini adalah satu perkembangan industri yang baru, data science center, di mana sekarang pihak-pihak universiti telah, orang kata, banyak memfokuskan pada graduan-graduan data analitik, data science dan sebagainya. Lambat laun Malaysia akan menjadi satu, orang kata, hub untuk data science, di mana banyak syarikat gergasi akan menyimpan ataupun menstorkan data mereka di sini. Jadi kita lihat perkembangan 5G ni amat baik. Sebab 5G ni akan, orang kata, improve the latency factor. Jadi di sini kita nampak bukan sahaja apa yang saudara Azhari sebut tadi, retailer yang saya sebut tadi itu, tetapi kita lihat pada perkembangan industri itu secara menyeluruh. Jadi saya nampak kalau kita dapat bangunkan seperti pusat data science center, bukan otomasi, pusat data science center ini bukan otomasi, bukan peladangan, tetapi satu industri yang, orang kata, bau, yang amat bau sekali, yang kita tidak pernah terfikir bahawa satu hari Malaysia akan mendapat peluang sebegini. Sebab kenapa? Dulu ni sampai sekarang we are top 3 untuk call center. Call center ni orang dulu sebut call center, tapi lepas tu rebranding, orang sebut BPO, business process outsourcing. Daripada BPO kita beralih kepada data analitik pula sekarang, data science center. Jadi perkembangan evolusi industri itu. Jadi kita lihat bahawa lebih banyak peluang pekerjaan, lebih banyak peluang untuk supply chain dan sebagainya apabila kita kembangkan industri yang baru. Industri yang baru ini memerlukan intervensi kerajaan dan juga memerlukan satu push factor. Kita melihat pandemik COVID-19 digambarkan sebagai catalyst ataupun push factor kepada aspek keusahawanan digital direalisasikan. Mungkin disebabkan sekatan pergerakan dan kebergantungan pembelian secara dalam talian. Jadi apakah keusahawanan digital dalam konteks pada ketika ini boleh dipacu melalui suatu insentif dan juga pengunjuran oleh dasar-dasar kerajaan supaya merancakkan bukan sahaja keusahawanan digital tetapi melahirkan lebih ramai usahawan yang boleh melahirkan produk-produk yang terbaru. Saya rasa keusahawanan digital ini memang satu langkah yang sangat baik. Kita dah banyak bincang bermula daripada sebelum COVID pun, dan COVID membuktikan bahawa kita dah boleh buat. Sebab keterpaksaan tu menjadikan kita memang sangat peka dengan digital dan kita memang dah bersedia pun untuk menghadapi dunia digital. Dan kekuatan keusahawanan digital ni dia ada dua sudut pandang. Pertamanya adalah usahawan itu sendiri, penerimaan mereka untuk memastikan apa proses yang terlibat dalam perniagaan itu selagi boleh didasarkan kepada pendigitalan. Selagi boleh. Tak semua, tapi selagi boleh. Tapi dalam masa semua juga kita kena faham ada pembeli.
retailer yang membeli servis ataupun produk daripada usahawan ni juga perlu bersedia untuk menghadapi pendigitalan. Contoh pembayaran online, QR code, benda-benda yang mudah. Walaupun kita nampak QR code memang sangat popular disebabkan oleh COVID, tapi tak semua gerai kita nampak dekat luar sana ada QR code. Jadi pendedahan pendigitalan, keusahawan digital ni bukan hanya kepada usahawan tu sendiri, tapi juga kita kalau di pihak kerajaan pun perlu mainkan peranan macam mana nak menjadikan awareness kepada pengguna tu pula untuk masih juga bersedia. Dan of course bila kedua-duanya bersedia, saya rasa setakat nak mencapai menjadi Tiger Digital Asia tu tak menjadi isu pun. Dengan syarat kita memang kena berani bersaing, dan berani atau tidak kita memang kena bersaing. Mak kata tadi, Indonesia is going somewhere. Inilah masanya. Vietnam dah pergi ke sesuatu tempat, dan Thailand dah lama dalam bidang IoT contohnya. Jadi takkan kita nak tunggu lagi. So this is the time. If not now, when? That's the question. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Bukan saja keusahawanan digital, kita juga diperkenalkan. Ia mungkin termain sudah lama, tetapi banyak dibangkitkan semula, iaitu gig economy. Bidang pekerjaan itu sudah berasaskan kepada digital, bidang pekerjaan itu sudah berasaskan kepada freelancing, dan bidang pekerjaan itu berasaskan kepada penyedia perkhidmatan aplikasi untuk memudahkan kehidupan seharian. Jadi apakah kitaran ekonomi kita pada ketika ini melihatkan kepada kitaran ekonomi perburuhan yang lebih bersifat digital dan lebih bersifat easy money, dan juga cash money ataupun cash flow yang lebih senang diperolehi dan didapati dalam pasaran tempatan, Doktor? Kalau kita lihat, dia kena ada dua aspek pemahaman. Seperti yang saya sebut tadi itu awal-awal, satu segmen ialah orang kata retail, satu segmen ialah pembuatan ataupun sektor industri berat. Saya nak sebut sektor industri berat. Kalau kita sebut pada gig economy ni sebenarnya ramai di antara mereka ialah sektor retail. Mereka bekerja di sektor retail. Seperti contoh, web developer, e-commerce platform developer, TikTok video developer, KOL dan sebagainya. Itu adalah orang kata contoh yang paling direct untuk orang kata gig economy. Tetapi sektor pembuatan berat, saya nak sebut apa yang saudara Azhari sebut tadi tu. Kalau kita nak pacukan jadi harimau Asia digital, kita nak pacu kat sana, kita perlu menekankan pada industri berat. Contoh seperti saya bagi Taiwan. Sampai sekarang, Taiwan ialah satu negara yang masih nombor 1 di dunia untuk sektor pengeluaran semikonduktor. Dan Malaysia nombor 2. Kenapa Taiwan sebagai negara yang lebih kecil daripada kita, populasi 22 juta, tetapi sampai sekarang masih lagi orang kata semiconductor manufacturing nombor 1 di dunia. Kerana mereka telah lama menggunakan pakaikan IoT. Telah lama menggunakan pakaikan internet 4G yang lebih laju daripada kita. Dan masuk 5G sekarang. Sekarang ni kita bukan kata catch up, kita dah sampai dah. Tetapi aspirasi kerajaan, polisi pihak kerajaan, pihak pemerintah harus berkisarkan kepada sektor industri berat. Bila kita dah masuk sektor industri berat, keluaran dasar kas negara KDNKK kita akan menjadi lebih besar. Sebab sektor industri berat dia punya income ni lagi besar daripada sektor retail. Walaupun sektor retail ni ialah sektor yang paling orang kata besar, tetapi bila kita masuk industri berat tu, contoh pembuatan kereta secara IoT. Contoh apabila kita nak buat Tesla kat sini, kita nak buat Tesla kat sini, bukan di Indonesia tetapi di sini. Itu ialah sektor industri berat. Jadi secara langsung bila kita masuk sektor industri berat, keluaran dasar kas negara kita akan lebih tinggi. Saya bagi contoh lagi satu. Kita kata kalau sektor pembangkang, number 1 in the world Switzerland. Kenapa? Sebab security maker, duit aliran tunai maker, dan sebagainya, dia number 1. So Switzerland bila dia fokus pada pembangkang sektor kewangan. Tapi dia tak bangunkan sektor pembuatan dan sebagainya. Sektor servis lah yang mereka fokus. Tapi kita ada sektor servis dan kita ada sektor pembuatan. Jadi kita kena fokus pada sektor pembuatan industri berat. Supaya kita boleh pacukan lagi orang kata GDP negara. Kalau kita nak bandingkan, saya nak sebut satu lagi. Kalau kita nak bandingkan orang kata GDP Vietnam besar, GDP Indonesia besar, Thailand besar, memanglah besar. Sebab penduduk dia ramai. GDP ni kita fokus pada pendapatan rakyat. Kalau dia ada populasi 100 juta, satu hari dia pakai RM10, okey,
Satu hari 1 juta dengan RM10, dia punya KD yang KK sehari 1 bilion. Ya. Tapi kita fokus pada PPP, purchasing parity. Adakah orang kita lebih berkemampuan seperti Singapura, Switzerland dan sebagainya. Negara kecil tapi PPP mereka tinggi. Okey. Purchasing parity mereka tinggi. Ya. Jadi we should not fight for GDP, tapi kita fokus pada PPP supaya kita meningkatkan orang kata income setiap rakyat Malaysia. Ya, kemampuan untuk pembelian dan juga mungkin kadar pendapatan yang meningkat Kemampuan pembelian tu. juga menjadi salah satu faktor yang akan mencerminkan kadar dan juga potensi ekonomi kita secara lokal. Tuan Azhari dan juga Doktor, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pebarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Kerajaan Malaysia melalui Kertas Putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakra padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130(JB)(1)(A) dan (B) Kanun Kesiksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan taksub beragama, pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Salah satu ikhtiar adalah untuk mencipta aset biodiversity dalam pasaran perdagangan karbon melalui usaha pemeliharaan dan penghutanan semula. Bagi menambah baik tahap sara diri serta meningkatkan keterjaminan makanan, tumpuannya adalah menambah kelulusan tanaman tetapi mengoptimum penggunaan tanah-tanah perdagangan sedia ada, meningkat daya tahan sektor agro makanan melalui aplikasi teknologi pertanian. Ini termasuklah pendekatan pertanian regeneratif yang mampu berdaya tahan mengikut daya tahan iklim serta penggunaan teknologi AI. Kita mulakan dengan satu rencana besar menambah baik infrastruktur pengairan kawasan Mada, Kedah Perlis bagi meningkatkan produktiviti
aktiviti pengeluaran padi kepada 5 musim dalam tempoh 2 tahun dan ia melibatkan prasarana yang bernilai 3 bilion ringgit. Ini tidak termasuk kemudahan-kemudahan lain yang perlu disediakan oleh kerajaan. Bagi menyediakan sokongan kepada industri makanan tempatan untuk meningkatkan pengeluaran, 200 juta ringgit disediakan di bawah Agrobank untuk membantu menyediakan kemudahan pembiayaan khususnya untuk aplikasi teknologi moden untuk pertanian. Bersua kembali bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini, memacu supaya kita menjadi Harimau Digital Asia bersama Tuan Nazari dan juga Dr. Chris. Tuan Nazari, tadi kita menyentuh sedikit berkenaan insentif kerajaan dalam memacu digitalisasi dan juga penggunaan internet secara menyeluruh. Sudah ada penerusannya, bukan sahaja pada kerajaan terkini tetapi juga pada waktu pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Kita perlu akui segala dasar yang diperuntukkan itu adalah dasar untuk penambahbaikan dan juga dasar-dasar yang positif. Cumanya apabila kita bercerita tentang dasar, bagaimana implementasinya? Apakah ia sampai kepada akar umbi dan bagaimana ia dikekalkan dalam satu tempoh dan boleh kita kata sebagai konsisten dalam satu tempoh yang berpanjangan? Ya, saya rasa dasar itu memang dasar yang baik dan dia dah bersambung daripada kejadian sebelum ni sehinggalah yang terkini. Cuma isu dia sekarang ni adalah saya rasa pendekatan yang harus dibuat oleh kerajaan adalah lebih engaging, lebih berkomunikasi dengan pemegang taruh. Ya, sama ada usahawan ataupun pengguna. Jadi bila kita buat satu dasar tu, saya rasa lebih fokus kepada kehendak kumpulan sasaran. Contoh, cakap pasal pendigitalan, usahawan memerlukan pendigitalan dari aspek yang berbeza. Pengguna memerlukan pendigitalan dari segi aspek yang berbeza dan ini berkait rapat sebab mereka ada pembeli kepada pengusaha tersebut. Jadi bila banyak engagement, sama ada dengan persatuan macam persatuan Dr. Chris contohnya ataupun kami di komuniti usahawan mikro contohnya, jadi kita boleh luahkan apa sebenarnya kita perlukan untuk menambah baik berdasarkan keperluan. Sebab kalau dasar tu cantik pun tak bersasar kepada keperluan kumpulan sasar, satu kerugian yang besar sebenarnya walaupun dasar tu baik. Jadi fokuskan kepada kepentingan yang diperlukan oleh kumpulan sasar. Contoh macam usahawan mikro berbeza. Dia ada keperluan data yang berbeza, keperluan internet yang berbeza. Kalau kita bicara pasal internet tadi kan. Kalau SME berbeza. Usahawan mikro takkan nak pakai kabel fiber dekat office. Office pun tak ada contohnya. Jadi data mobile tu sangat penting untuk diorang untuk buat bayaran QR code dan sebagainya. Tapi kalau di pejabat lain pula. Jadi pendigitalisasi tak boleh sekap jarang sama je. Dia kena mengikut kumpulan sasar. Ada itu saya rasa akan lebih efektif dan pelaksanaan tu akan lebih disukai oleh kumpulan sasar dan satu benda yang menggembirakan kepada pihak rakyat keseluruhan lah. Tadi Dr. Chris banyak bercerita kepada industri retail dan juga industri pembuatan berat untuk kita melihat bagaimana digitalisasi boleh menyumbang kepada ekonomi, tetapi kita juga perlu melihat bagaimana digitalisasi menyumbang kembali kepada rakyat untuk kita melihat sesuatu yang bersifat kebajikan rakyat, terutama dalam konteks pendidikan dan juga kesihatan. Apakah pada ketika ini kita melihat insentif-insentif itu kena dan tepat untuk memartabatkan, meningkatkan kualiti pendidikan melalui IoT dan juga meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan melalui digitalisasi dan juga IoT. Kalau kita lihat pada sektor kesihatan, umumlah kita tahu ramai yang meluahkan keluhan. Hospital besar kita di setiap negeri ini understaff, teknologi tak cukup bagus dan sebagainya. Kita faham sebab ada kekangan bajet kerajaan untuk menaik tarafkan mesin-mesin di hospital kerajaan. Dan pada masa sama di private sector pula ramai pula yang mengeluh kata perkhidmatan ataupun bayaran di hospital swasta ni mahal dan sebagainya. Jadi saya nak tekankan di sini kena ada satu tabung khas, tabung CSR. Kalau kita imbas kembali 2 tahun lepas, kita ada satu cukai orang kata windfall tax. Syarikat-syarikat gergasi yang terutamanya pihak bank yang meraih keuntungan yang berlebihan luar biasa semasa zaman COVID dan selepas COVID. Ada satu orang kata cukai yang khas, windfall tax. Jadi pada masa yang sama kita sarankanlah pada pihak pemerintah supaya ada satu skema yang sedemikian untuk syarikat-syarikat farmasi
ataupun syarikat hospital swasta yang meraih keuntungan berlebihan. Jadi kita ada cukai sebegini, tapi cukai ini disalurkan kepada satu tabung CSR. Okey. Dan kelak apabila perlu dipakai, kita guna pakaikan untuk orang kata membiayai pembelian peralatan yang baru kepada hospital-hospital kerajaan ataupun klinik-klinik kesihatan dan sebagainya. Supaya kita boleh orang kata waterfall concept yang buat duit di sini salurkan kepada satu tabung dan tabung tu salurkan kepada kebajikan rakyat. Mengalir ke bawah. Mengalir ke bawah, waterfall concept. Jadi kita perlu buat bukan saja untuk hospital tetapi untuk pendidikan. Syarikat-syarikat gegasi IT terutamanya ataupun telco yang meraih orang kata keuntungan yang luar biasa. Jadi ada satu film vortex supaya kita boleh kita boleh cukaikan syarikat ini sedemikian dan wang tu disalurkan untuk kebajikan rakyat. Kalau tidak, pemerintah yang datang dan pergi mana pun senantiasa tak cukup bajet untuk salurkan kepada kebajikan rakyat. Jadi kita perlu buat sedemikian. Ya, ini pandangan peribadilah. Pia, berfokus kepada kita menggunakan aliran wang itu daripada keuntungan yang dijana oleh pihak kerajaan, bukan saja keuntungan dalam aspek cukai pendapatan, cukai individu maupun cukai yang diperoleh oleh kerajaan, tetapi cukai-cukai yang diperkenalkan untuk dialirkan kembali kepada peringkat akar umbi. Keberkesanan itu kita akui, sistem di hospital sudah menggunakan centralized system untuk memastikan data-data pesakit itu akan dapat dilayari dan juga diakses dengan lebih mudah. Sistem pendidikan juga kita sudah ada portal-portal yang memudahkan tujuan PNP di sekolah. Tetapi ia mungkin masih lagi perlu ada penambahbaikan supaya kita digelar Harimau Digital Asia, kerana sudah ada negara-negara Asia Tenggara yang lebih maju dari segi capaiannya, dari segi konektiviti dan juga keterjaringannya. Jadi apakah dalam sektor yang paling mustahak, kesihatan, pendidikan, malah sektor kebajikan, kerajaan perlu ada satu intervensi dan juga peruntukan yang lebih banyak perlu untuk diperuntukkan kepada sektor ini? Saya rasa pemilihan teknologi untuk industri, untuk kumpulan seperti kesihatan, pendidikan dan sebagainya memang hampir setiap tahun ada allocation untuk bajet untuk pendigitalan contohnya. Cuma yang lebih merisaukan kami sebagai pengguna, kita balik kepada pengguna perkhidmatan kesihatan, adalah ketersediaan. Kalau kita lihat pegawai kerajaan contohnya ataupun hospital itu sendiri untuk menerima teknologi yang baru ni. Jadi kadang-kadang bila kita jadi macam overexcited untuk buat satu benda yang baru, tapi kemungkinan besar tidak menambah produktiviti di peringkat pengguna ataupun pelaksana di pihak kementerian maupun agensi. Jadi ini satu benda yang mencabar juga kepada pihak kerajaan untuk memastikan setiap tahun bajet yang dikeluarkan tu memang digunakan teknologi itu berdasarkan kehendak industri. Sebab kita dah lihat banyak juga kat luar sana projek-projek yang mungkin dijalankan asas dasar yang baik untuk memberi kebaikan kepada pengguna, tapi at the end of the day dia jadi gajah putih. So benda tu saya rasa perlu engagement kepada pakar-pakar industri dan juga pengguna tu sendiri. Bila saya pengguna ni bukan rakyat, pengguna yang nak menggunakan teknologi itu. Contohnya kalau di hospital, semua yang berkait yang bekerja di hospital. Kalau pendidikan, semua yang bekerja di sekolah contohnya. Satu capaian yang sangat besar sebab komuniti ini sangat besar, tapi itu yang harus dilakukan untuk memastikan teknologi yang kita pilih itu sesuai untuk pengguna, dalam masa juga sesuai untuk rakyat terbanyak ni untuk mendapat benefit daripada apa teknologi yang disediakan setiap tahun. Itu saya rasa perlu dilihat semula untuk memastikan penggunaan tu cepat, sebab kita jadi Tiger Asia ni. So, kalau kita lambat, kita akan ketinggalan. So, itu antara benda yang saya rasa perlu dilihat oleh pihak kerajaan. Pada ketika ini kita disifatkan sebagai apa kalau bukan harimau? Saya rasa kalau bahasa Inggeris kita panggil Tiger Cub. Anak harimau. Masih bertatih? Tapi kita akan sampai. Sebab kita lihat pada pencapaian 5G ni, kita memang dah top 2 in the world dah sebenarnya. So daripada segi dasar, implementasi kita dah okey. Cuma sekarang ni kita nak gerakkan industri. Baik. Kita tunggu lagi dalam masa beberapa tahun melihatkan kepada insentif dan juga dasar yang dipacu oleh pihak kerajaan. Doktor dan juga Tuan Azhari, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Zahirkan rasa cinta kepada negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023.
Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Apa hal kita ni? Kejabaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam Samsung jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut 3 bilion itu adalah peruntukan untuk memastikan keseluruhan kawasan Madar dalam 100,000 hektar diliputi sepenuhnya oleh pengairan tersier. Saya ucapkan terima kasih banyaklah untuk kerajaan telah memberi sumbangan banyak untuk petani sawah padi, untuk penanaman padi 5 kali 2 tahun. Tentang pemodenan sektor teknologi dan peluang yang diberi oleh syarikat Tesla dalam satelit. Itu semua keperluan asas untuk memajukan sektor pertanian. Sangat penting. Saya sebagai mewakili Satuan Layan Kuala Kelang ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada PMR. Bahawa nasib sawah padi di bawah pentadbiran kita yang tegas, kita nak tentukan pendapatan ni betul-betul tinggi. Dengan cara sedemikian, kita selesaikan juga masalah negara dari segi keterjaminan makanan. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Bersua kembali, bicara naratif pada malam ini merealisasikan hasrat menjadikan Malaysia sebagai harimau digital Asia. Dr. Chris dan juga Tuan Azhari. Dr. Chris, hasrat ini sebenarnya sudah berada dalam perancangan pihak kerajaan dan sudah pasti melalui Kementerian Komunikasi dan juga Digital sebagai penerajunya akan memastikan agar segala inisiatif-insentif itu akan dapat dipacu. Maka ia juga merujuk kepada peruntukan-peruntukan dalam belanjawan yang akan datang dan juga insentif ekonomi madani. Dalam ekonomi madani disebut rancangan menjadikan Malaysia sebagai 30 negara besar ekonomi dunia. Jadi apakah itu sebenarnya seiring dengan menjadikan kita sebagai harimau digital Asia? Setakat ni apa yang saya sebut tadi tu, we are on track lah. Kita berada di landasan yang betul. Tetapi apa yang perlu kita rancakkan lagi ialah industri pembuatan berat. Sebab industri pembuatan berat lah ni yang boleh memacu KDNKK negara dan juga PPP. Jadi daripada segi dasar, amat baguslah kita nampak ke belakang ni kita nampak syarikat gegasi di China, di Amerika Syarikat telah bersedia nak masuk untuk melabur. Persoalannya bila? Nombor satu. Dan nombor dua, adakah pihak graduan kita bersedia? Our workforce dengan technical knowledge mereka, adakah mereka bersedia untuk memasuki pasaran? Kalau tidak, pelabur datang tapi kita tak ada pekerja yang berkemahiran. Jadi seiring dengan dasar, seiring dengan sektor pendidikan boleh pacu. Jadi saya nescayalah kalau benda tu kita betulkan buat ni, kita buat dengan betul, saya rasa tak sampai 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun dah kita boleh tingkatkan KDNKK negara kita. Okey. Juga kita merujuk kepada kenyataan YB Rafizi apabila digitalisasi mengambil alih,
bidang pendidikan juga sudah menjadi digital. Universiti digital dicadangkan supaya mengurangkan suatu kos yuran dan juga untuk memastikan agar banyak lagi pilihan selain daripada universiti secara fizikal. Tidak kurang juga ada penawaran untuk melihat walaupun duduk di Perlis tetapi mempunyai dan mendapat pendapatan bergaji seperti di Kuala Lumpur. Duduk di Kuala Lumpur bergaji seperti berada di England atau di Singapura. Betul. Menggunakan digitalisasi. Apa itu realistik dan boleh direalisasikan? Saya rasa memang sangat boleh sebab itulah kekuatan teknologi data dan juga digital. Sebab bila kita dah bersedia, sebab rakyat Malaysia ni bagusnya kita masih rasa bersedia. Cuma infrastruktur kita pun dah nampak dah makin lama makin meningkat dengan perancangan dibuat oleh KKD contohnya kan. Alternatively, saya rasa kita juga kena fokus kepada teknologi yang menjadi alternatif. Kita sebut pasal IoT tadi. Ada banyak lagi AR, VR, blockchain dan sebagainya. Benda tu saya rasa pengalaman menjadi pemain gig ekonomi. Even kami sendiri di akademi pun kita ada pengalaman sebagai pemain gig ekonomi dalam NFT contohnya. Kita boleh menjual kita punya brooch ataupun kita punya lukisan dalam bentuk digital seluruh dunia. 13 negara, 14 negara dah beli. Jadi itu membuktikan bahawa gig ekonomi ataupun pendigitalan ni, usahawan digital ni boleh digital nomad ni memang boleh menjadi satu budaya yang baik di kalangan pemain industri dan memberi peluang untuk kita menjual sesuatu yang bukan saja fizikal tapi mungkin juga dalam bentuk digital. Mungkin servis contohnya. Macam buat web development untuk blockchain, untuk AR, VR contohnya. Benda tu saya rasa satu nilai ekspor yang sangat tinggi. Dan berbalik pada apa Dr. Chris cakap tadi, dia memberi GDP yang lebih tinggi. Sebab pembayaran tu, nilai tu lebih tinggi berbanding dengan pengeluaran produk saja, produk yang biasa macam makanan dan sebagainya. Dan itu antara saya rasa advokasi yang kita kena lebih lihat tentang alternatif teknologi yang ada supaya kita boleh bawa jenama kita ni bukan saja bermain di Malaysia dan juga ASEAN tapi di peringkat antarabangsa dan kami dah go through proses tu dan kita yakin kita boleh buat. Cuma persoalan sekarang ni pendedahan, pendidikan, advokasi sangat penting untuk memastikan kita berani untuk keluar bertemu dengan orang luar dalam bentuk digital. Itu saya rasa betul cabaran yang kami di komuniti NFT ni memang hari-hari bertemu dengan Mat Saleh lah, Iranian lah, Arabian dan sebagainya dan kita berjaya bawa projek-projek yang baik untuk diterima oleh orang di peringkat luar, di peringkat antarabangsa dan itu saya rasa satu penilaian yang baik untuk industri. Mbak kata pepatah kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Kalau tidak mencuba manakan kita tahu hasilnya. Dr. Chris mungkin sebagai kesimpulannya kita menuju ke arah IR 4.0 dipacu oleh artificial intelligence. Apakah kedua-dua aspek ini boleh meningkatkan output negara kalau kita gunakan kalau tidak sepenuhnya 80% automasi dan juga penggunaan Internet of Things ini dalam konteks apa jua bidang penghasilan output dan ekonomi. Saya berbalik apa yang saya sebut tadi tu tentang pusat data sains. Pusat data sains ni sebenarnya banyak menggunakan AI. Jadi kita kena lahirkan lebih banyak graduan. Kita kena retrain our current workforce untuk mereka lebih memahami apakah benda tu AI dan sebagainya dan terutamanya daripada sektor segi penggunaan dan sebagainya. Jadi saya percaya apa yang saudara Azhari sebut tadi tu negara-negara barat terutamanya mereka mempunyai permintaan yang amat tinggi supaya negara Asia seperti Malaysia ni boleh orang kata memberi servis sebegini kerana kenapa? Apabila dibandingkan harga mungkin kita lagi murah daripada penyedia servis di negara mereka. Bukan katalah kita bagi servis murah dan sebagainya, tetapi itu hakikatnya pada masa sekarang. Tapi apabila kita boleh luncurkan orang kata penggunaan AI sebegini dan aplikasi AI sebegini, saya bagi contoh seperti bukan aplikasi tetapi sistem ESG. Okey, sekarang ni kalau nak pergi bank nak apply loan, mereka nak tengok report ESG sesebuah syarikat. Bukan saja SME tetapi syarikat besar. Okey. Ini memerlukan AI untuk memproses data sebegini. Jadi keperluan tu ada. Jadi kita kena bangunkan. Okey, baik, pandangan yang baik dan komprehensif. Terima kasih Tuan Azhari, terima kasih Dr. Chris bersama kami. InsyaAllah apakah Malaysia mampu menjadi harimau digital Asia, semuanya akan tertakluk dan juga dijawab di peringkat akar umbi dan juga inisiatif dan juga gerakan secara agresif oleh pihak kerajaan dalam merealisasikan hasrat ini. Sama-samalah kita memacu usaha ini secara bersama untuk Malaysia yang lebih baik. Dengan itu, terima kasih bersama kami dalam bicara nanti pada malam ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madan.